Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Nazri, soalan berkaitan dengan apakah dosa sekiranya kita tidak amalkan ilmu yang baru kita tahu atau belajar, seperti ilmu-ilmu sunnah atau sunat seperti puasa sunat, solat-solat sunat, hatta amalan sunat-sunat kecil seperti doa-doa masuk tandas, keluar tandas dan lain-lain doa. Jawapan untuk soalan ini dia kembali kepada ilmu yang kita pelajari, dan kita boleh bahagikan ilmu itu kepada dua sekurang-kurangnya. Yang pertama, ilmu yang kita pelajari, dan ilmu itu termasuk di dalam ilmu ataupun amalan yang wajib diamalkan. Maka sudah tentulah apabila kita mengetahui amalan itu wajib diamalkan oleh setiap Muslim, maka wajib pula ke atas kita mengamalkan amalan tersebut berdasarkan ilmu yang kita ketahui. Tidak mengamalkan amalan yang wajib setelah memiliki ilmu, maka sudah tentulah ia merupakan satu perbuatan dosa kerana berlaku kecuaian terhadap perintah agama. Manakala ilmu bahagian yang kedua, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan sunat, maka beramal dengan ilmu seperti ini juga termasuk di dalam amalan sunat. Jika perhatikan kepada soalan yang Tuan Haji tanya, iaitulah berkaitan dengan ilmu-ilmu sunat seperti puasa sunat, solat-solat sunat, amalan-amalan sunat seperti doa masuk tandas dan seumpamanya, maka mengamalkan ilmu seperti ini sama dengan hukum amalan tersebut, ia sunat, maka mengamalkannya juga adalah sunat. Namun bagi seseorang yang tahu dia dah ada ilmu, jika dia sengaja meninggalkan perkara-perkara yang sunat ini, ada sikit satu, kita sebut macam seperti satu kecacatan di pihak dia, kerana dia mengabaikan ilmu yang telah dikurniakan oleh Allah kepadanya. Kerana tujuan menuntut ilmu itu adalah beramal, maka setelah kita tahu cara bagaimana amalan sunat yang sebenarnya, maka sepatutnya kita berusaha mengamalkan amalan sunat itu berdasar kemampuan kita. Sekalipun demikian, hukumnya tetap sunat. Perkara yang sunat tidak boleh diubah hukumnya menjadi wajib. Tidak boleh. Dia kekal sebagai sunat. Perlu juga saya jelaskan di sini, para ulama menyebut orang-orang yang beramal dengan semua ilmu yang dia pelajari, sama ada yang sunat, yang wajib dah semestinya, demikian juga yang sunat diamalkan, memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang mana para ulama berbeza pandangan hadis ini, apakah ia datang dari perkataan Nabi ataupun bukan. Iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata, al-amilu bima alim, al-amilu bima alim awrathahu Allahu bi'ilmin ma lam ya'lam. Orang yang beramal dengan apa yang dia ketahui, Allah Ta'ala akan wariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Menunjukkan kelebihan orang-orang yang beramal dengan ilmu yang mereka pelajari tanpa melihat sama ada ia wajib ataupun sunat. Demikian juga ada perkataan ulama, terutamanya di kalangan ulama mazhab Syafi'i, mereka membuat satu perkataan bertujuan memberi anjuran dan galakkan kepada para penuntut ilmu mengamalkan semua ilmu yang mereka pelajari menurut kemampuan. Iaitulah kata mereka, al-alim ataupun alimun la ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wathan. Alimun lam ya'malan mu'adzabun qabla ubbadil wathan. Orang yang mengetahui yang tidak beramal akan diazab sebelum para penyembah berhala. Hadis ni, perkataan ini bukan hadis Nabi, akan tetapi ia hanya ungkapan yang disebut oleh para ulama. Namun kita boleh faham para ulama menyebut perkara ini sebagai memberi galakan dan anjuran kepada para penuntut ilmu untuk berusaha mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka pelajari. Bahkan para ulama juga berkata, cukup dengan hanya sekadar kita, kalau amalan itu amalan sunat, ilmu itu berkaitan dengan amalan sunat, cukup sekurang-kurangnya kita beramal sekali untuk kita menempatkan diri kita sebagai orang yang beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Apapun beramal dengan ilmu kembali kepada hukum amalan, sesuatu amalan. Jika ia wajib, maka beramal dengan ilmu tersebut adalah wajib. Jika ia sunat, maka hukum beramal dengan ilmu tersebut adalah sunat.